Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini sahabat semua, timbul satu persoalan. Persoalan bagaimana MP Macang digantung selama 6 bulan kerana membuat dakwaan berbaur fitnah terhadap penjawat awam, dan akhirnya beliau digantung selama 6 bulan. Ada beberapa persoalan, zalimkah MP Macang ini digantung? Ada juga persoalan kenapa tidak digantung selama setahun? Kerana kesalahan ini bukanlah satu kesalahan yang ringan. Apatah lagi membuat tuduhan penjawat awam yang tidak dapat membela diri kerana mereka bukan berada di dalam Dewan Rakyat. Jadi sahabat semua, persoalan ini agak menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Kenyataan daripada rakyat Malaysia di media sosial. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Zalimkah kenakan hukuman kepada Wan Ahmad Faizal ini? Itu antara persoalan yang menjadi persoalan di media sosial. Jadi kenyataan Ketua Penerangan Ahmad Fadli Sari, Ketua Penerangan PAS yaitu Ahmad Fadli Sari, yang menganggap tindakan menggantung ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal selama 6 bulan sebagai zalim hanya mengundang cemuhan warganet. Ketua Penerangan PAS dikecam, diserang oleh warga maya sahabat semua. Antaranya TikTokers yang bernama Kelantan Today yang tampil mempersoalkan tentang kezaliman yang dikenakan ke atas Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN itu, yaitu ahli Parlimen Macang. Katanya, adik kakak setuju ke dengan apa yang ahli Parlimen Pasir Mas yaitu Ahmad Fadli cakap tu? Itu antara soalan yang dikemukakan oleh seorang warga maya. Yang menjadi persoalan kepada Ambo saya, yaitu zalim ko mengenakan hukuman ke atas Wan Ahmad Faizal. Tempelaknya. Itu satu persoalan yang ditanya balik kepada Ketua Penerangan Parti PAS. Awak ada fikir bagaimana dalam masa yang sama pemuda berkenan turut menyoal Ahmad Fadli berkaitan apa yang telah diperkatakan oleh Wan Ahmad Faizal tentang surat layang berkenaan. Katanya, awak ada fikirkah bagaimana dengan fitnah yang telah dilemparkan oleh Wan Ahmad Faizal kepada penjawat awam, pegawai KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja? Soalnya lagi, macam mana kalau hukuman ke atas Wan Ahmad Faizal itu adalah balasan Allah terhadap kezalimannya kepada pegawai KWSP yang difitnah tanpa berpeluang untuk dia, pegawai KWSP, untuk membela diri? Soal beliau lagi. Jadi minggu lalu Ahmad Fadli menyifatkan tindakan menggantung Wan Ahmad Faizal selama 6 bulan daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat akan dibalas. Jadi Ahmad Fadli itu turut menyifatkan hukuman tersebut sebagai zalim dan dianggap episod hitam sejarah dalam Dewan Rakyat. Bagi pandangan saya sahabat semua, apa yang dilakukan oleh Wan Ahmad Faizal dengan denda hukuman selama 6 bulan itu sebenarnya hukuman yang terlalu ringan. Sebenarnya sepatutnya mungkin dikenakan hukuman digantung dalam Dewan Rakyat selama setahun ataupun 12 bulan. 12 bulan selama setahun. Mungkin itu antara hukuman yang setimpal dengan menggunakan surat layang sebagai rujukan yang tidak pasti kesahihannya. Apabila kita tahu surat layang itu kesahihannya memang tidak pasti. Penulisnya pun tidak tahu, kesahihan berita itu pun tidak tahu. Dan kenapa Wan Ahmad Faizal ini menggunakan surat layang itu sebagai rujukan di dalam parlimen pula tu? Lepas tu apabila mau disampaikan usul untuk menggantung beliau, katanya dia mempunyai kekebalan sebagai ahli parlimen. Inilah kedangkalan, inilah kebobrokan, kebangangan, kebodohan yang ada pada ahli parlimen macam ini. Kekebalan sebagai ahli parlimen dalam parlimen itu bukanlah lesen untuk beliau membuat fitnah, menggunakan rujukan surat layang untuk membuat tuduhan, menfitnah. Apatah lagi yang difitnah itu penjawat awam yang tidak mampu untuk membela dirinya kerana beliau tidak berada di dalam Dewan Rakyat. Jadi kalau mereka mengatakan dia punya kekebalan, adakah mereka menganggap parlimen ini sebagai pasar malam yang boleh membuat
fitnah, boleh menyebarkan hasutan, ya, boleh menyampaikan berita palsu hanya dengan berlandaskan surat layang, hanya berlandaskan dengan WhatsApp, hanya berlandaskan dengan rujukan yang mungkin diambil daripada Facebook seperti ahli parlimen tumpat. Jadi sahabat semua, ini bagi saya adalah satu perkara yang amat memalukan. Mereka sepatutnya seorang yang terpelajar. Otak, fikiran mereka, ya, sekiranya mereka berfikir waras, tentunya mereka tidak akan melakukan perkara sebegitu rupa. Tetapi karena apa sahabat semua? Karena begitu terdesak untuk kelihatan hero, berdegar-degar apabila bercakap dalam Dewan Rakyat. Tetapi sebenarnya mereka menunjukkan kebobrokan. Mereka menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Akhirnya apabila digantung, katanya ini zalim. Bagi saya ini bukanlah satu kezaliman. Bagi saya lebih baik lagi MP macam ini dihalau terus supaya jangan lagi masuk di dalam Dewan Rakyat ini. Ya, kita tahu asik dengan fitnahnya, asik dengan menyebarkan berita palsunya. Hal rakyat pula di tempat dia sendiri diabaikan dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Jadi bermula 18 Julai lalu, Faisal digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat. Selama 6 bulan susulan dakwaannya mengenai surat layang yang dikatakan mengandungi maklumat berkaitan dengan dalang sebenar di sebalik pengambil alihan Malaysia Airport Holding Berhad (MAHB). Jadi keputusan yang diumumkan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul selepas usul berkenaan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen dengan 110 bersetuju dan 63 tidak bersetuju. Usul berhubung penggantungan Wan Faisal itu dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu dalam hal undang-undang dan reformasi, Datuk Seri Azalina Othman. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Ya, adakah anda setuju bahwa 6 bulan itu sebenarnya tidak cukup ya untuk menggantung ahli parlimen ini yang sengaja ya menimbulkan ataupun membuat satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, membuat tuduhan melulu sembrono kepada penjawat awam. Bagi saya ini adalah satu tindakan yang amat-amat memalukan. Jadi sahabat semua, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri, menarik juga untuk saya kongsikan satu lagi fitnah yang sedang dibuat ataupun dijajah ya oleh parti PAS di negeri Selangor. Akhirnya timbalan menteri membidas pembangkang bangkit isu sumbangan syarikat arak ya kepada sebuah sekolah. Dan kalau kita lihat kenyataan media ini dengan lebih lanjut lagi, jadi timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah-Wah hari ini mengecam pembangkang khususnya parti PAS Selangor yang membangkitkan isu syarikat bir yang menyumbang kepada usaha mengumpul dana untuk sekolah. Wong berkata tindakan itu memutarbelikkan fakta bagi menghasut emosi masyarakat Melayu. Jelasnya, syarikat kilang bir itu secara aktif mengumpul dana untuk sekolah Cina sejak 30 tahun lalu dengan ketara mengurangkan bebanan kerajaan dan menambah baik kemudahan sekolah. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-30 dan saya sendiri menghadiri pelancaran ulang tahun mereka yang ke-30. Selama bertahun-tahun jumlah dana yang dikumpul telah melebihi 400 juta ringgit. Memberi manfaat kepada ramai pelajar katanya. Wong menyatakan bahwa PAS pada mulanya menyerang ahli parlimen Sepang Aiman Atira kerana memegang cek replika dengan logo syarikat kilang bir dan kemudian menyerang keseluruhan acara mengumpul dana berkenaan dengan menyahut ataupun menghasut emosi perkauman. Wong menyatakan bahwa kerajaan Madani telah berkuasa selama hampir 2 tahun dan secara konsisten menyediakan pembiayaan kepada sekolah Cina. Tahun ini, kerajaan menambah peruntukan untuk sekolah menengah Cina swasta kepada 18.9 juta ringgit bagi sekolah rendah Cina. Selain geran penyelenggaraan tahunan, kerajaan juga menyediakan tambahan 62 juta untuk penyelenggaraan dan naik taraf tandas di 886 sekolah rendah Cina. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua syarikat swasta dan entiti yang menyokong pendidikan seperti Chinese Education Charity Performance yang telah membantu dalam menambah baik infrastruktur sekolah selama ini, membolehkan sekolah berkembang lebih jauh lagi katanya. Itu antara kenyataan beliau ya terhadap tindakan Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Anwar mengkritik Aiman dengan menyifatkan perkara itu memalukan. Semalam Aiman memohon maaf kepada mereka yang tersinggung selepas dia memegang cek replika berlogo syarikat kilang bir itu. Bagaimanapun, Aiman menegaskan sebagai pemimpin dia tak boleh mengabaikan hak masyarakat lain. Kementerian Pendidikan berkata sedang menyiasat dakwaan itu. Itu dia sahabat semua. Tidak habis-habis ya
Dan sekarang ini beberapa pimpinan muda pimpinan muda daripada Parti Amanah telah pun membuat satu laporan polis berkaitan dengan kenyataan itu yang dianggap sebagai satu kenyataan yang menghasut, menyebarkan kebencian dan sebagainya. Jadi sahabat semua, dua perkara yang saya kongsikan apabila Ketua Penerangan PAS dikecam, dipersoal oleh netizen kerana menganggap kononnya MP tindakan untuk menggantung macang itu adalah satu yang zalim katanya. Sedangkan dia tidak tahu kenapa MP macang itu digantung, kerana mungkin dia sengaja tidak memberitahu penyebab kenapa MP macang ini digantung. Sekali lagi saya perlu ingatkan, MP macang digantung kerana menggunakan sumber surat layang untuk membuat tuduhan fitnah terhadap penjawat awam. Tidakkah itu lebih zalim sahabat semua dengan kesannya apabila MP macang ini digantung? Fikirkan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.